Di atas cadar katil, tubuh Yasmin menggeletar seperti tali yang tegang. Apabila sentuhan Imran mengalir di bahagian dalam pahanya, seolah-olah memainkan melodi terlarang, desahan lembut yang ditahannya terlepas dari bibirnya. Ah, jangan. Di situ. Walaupun kata-katanya berisi penolakan, jemarinya telah pun menggenggam cadar hingga memutih, tidak lagi mencari jalan untuk melarikan diri. Pandangan Imran menjadi lebih dalam, tidak lama kemudian, dengan perlahan tetapi tegas, tekanannya kembali meluncur di atas kulit Yasmin. Nafas Yasmin menjadi semakin sayu, seperti tasik di malam yang kelam. Yasmin sedang duduk di hadapan cermin. Kepayahan emosi dan tekanan yang terkumpul dari hutan konkrit di bandar metropolitan ini membayangi wajahnya. Di pejabat, dia adalah seorang pemimpin pasukan yang sempurna, dan di hadapan ketuanya, dia adalah seorang pekerja yang cekap menahan tekanan prestasi yang tidak berkesudahan. Dia sentiasa memakai perisai di mata orang lain, tetapi selepas waktu kerja, apa yang terpantul di cermin adalah wajah polos jiwa yang keletihan, usianya 32 tahun. Walaupun masih boleh dipanggil muda, bahu dan pinggang Yasmin sudah dibebani keletihan yang kronik. Sejak perpisahan 2 tahun lalu, emosi yang bernama cinta telah menjadi satu kemewahan. Menikmati segelas wain di rumah pada hujung minggu sambil menelan sepi menjadi satu-satunya kelegaan. Hari itu juga tidak terkecuali. Tengkuknya terasa keras seperti batu, dan seluruh tubuhnya terasa berat. Merasakan dia tidak tahan lagi, dia mencapai telepon bimbitnya. Dia menekan nomor spa aromaterapi pribadi di Bangsar yang disyorkan oleh seorang rakan. Selepas mengesahkan tempahan dan menaiki taksi, jam sudah hampir menunjukkan pukul 9 malam. Sebaik sahaja pintu spa dibuka, haruman lavender yang tersebar di udara menyelimutinya seperti kabus ungu. Ruang masuk dipenuhi dengan cahaya temaram yang hangat, dan di dinding tergantung lukisan pemandangan hutan yang tenang. Selepas menerima penerangan ringkas diiringi senyuman lembut penyambut tetamu, Yasmin masuk ke bilik yang disediakan untuknya. Tempat itu kemas seperti suite hotel kecil, dan yang paling penting, udaranya terasa seperti dunia yang berbeza, cahaya yang selesa, udara yang dihangatkan, dan alunan melodi cello yang perlahan. Seketika, Yasmin merasa seolah-olah dia telah meninggalkan semua kebisingan bandar dan melangkah ke dimensi lain. Selepas membilas badannya dengan air suam di bilik mandi, Yasmin memakai gaun nipis yang telah disediakan. Imajerinya di cermin kelihatan sedikit asing. Bukan lagi dirinya yang sentiasa berperisai dengan blaus dan skirt kemas, tetapi seorang wanita dengan pakaian ringan dan pipi yang kemerahan. Sambil mengikat tali gaunnya dengan kemas, dia memujuk dirinya sendiri. Hari ini, cuma rehatkan badan ini. Sebaik sahaja dia berbaring di atas katil, cadar urut putih yang dibawa oleh kaki tangan menutupi tubuhnya. Teksturnya yang lembut, namun menampakkan kontur tubuhnya malah membuatkan sarafnya menjadi lebih tajam. Walaupun hanya sehelai kain nipis yang menutupi tubuhnya, dia merasakan setiap sentuhan akan terasa sepenuhnya. Bunyi pintu dibuka kedengaran. Yasmin secara tidak sengaja menoleh dan terkejut seketika. Lelaki yang masuk itu lebih muda daripada yang dijangkanya. Seorang lelaki beruniform hitam, dengan rambut hitam yang disisir rapi dan rahang yang tajam. Pandangan matanya setenang tasik, tetapi kedalamannya sukar diukur, membuatkan sukar untuk mengalihkan pandangan. Selamat petang, saya Imran. Ahli terapi Anda untuk hari ini, suara yang rendah dan menenangkan bergema di dalam bilik. Yasmin mengangguk pendek. Debaran yang tidak dikenali mula mencengkam jantungnya. Dia kembali meniarap dan menyembunyikan wajahnya di bantal. Selepas mencuci tangan dan bersedia, Imran menuang minyak dari botol kecil ke tapak tangannya. Tidak lama kemudian, kehangatan mula terasa di belakang Yasmin. Seketika, Yasmin menghela nafas panjang, bukan semata-mata karena kehangatan. Sentuhannya bagaikan ombak yang memecah batu keras, namun pada masa yang sama selembut bayu yang membelai kelopak bunga. Seolah-olah setiap simpulan yang terbenam jauh di dalam tubuhnya ditemui dan dileraikan dengan tepat. Bernafas perlahan-lahan. Coba bertenang. Suara Imran rendah dan seolah-olah berirama dengan sentuhannya. Tanpa sadar, Yasmin mengikut kata-katanya. Setiap kali dia menarik nafas, haruman lavender meresap jauh ke dalam paru-parunya, dan setiap kali dia menghembus nafas, keletihan yang terpendam terasa sedikit demi sedikit hilang. Sentuhan yang bermula di bahu perlahan-lahan merebak ke pinggang dan kemudian ke seluruh belakangnya. Walaupun ia hanyalah pergerakan untuk melonggarkan otot, Yasmin merasakan sensasi seperti aliran arus elektrik asing. Terutamanya apabila tapak tangannya menuruni garisan tulang belakangnya, jantungnya seakan jatuh ke kaki.
Pasti dia tidak sengaja. Namun, tubuhnya bertindak balas dengan terlalu sensitif. Pelik. Ini cuma urutan, kenapa? Yasmin berbisik dalam hati. Dia merasa tubuhnya di bawah cadar nipis itu lebih terdedah. Kawasan yang dilalui oleh tangan Imran yang berminyak terasa meninggalkan kesan hangat yang berpanjangan. Imran tidak banyak bercakap. Dia hanya bertanya soalan pendek seperti, "Pernafasan Anda oke?" Namun, setiap kali suaranya kedengaran, belakang Yasmin bergetar halus. Dia hanya mengangguk pendek sebagai jawaban sambil memejamkan mata. Sepatutnya ketegangan semakin reda seiring berjalannya waktu, tetapi sebaliknya, tubuhnya menjadi semakin sensitif seperti tali alat musik. Saat sentuhan itu beralih ke bawah pinggangnya, dia secara tidak sadar menggenggam jemarinya. Sentuhan itu masih lagi profesional. Namun, pikirannya sudah dilanda gelombang yang rumit. Aku tak boleh tunjuk reaksi macam ni. Tetapi tubuhnya tidak seiring dengan pikirannya. Malah, jantungnya berdegup kencang seolah-olah menantikan sentuhan seterusnya. Yasmin coba menenangkan nafasnya dengan wajah tersembam di bantal, tetapi nafasnya menjadi semakin pendek. Sentuhan Imran bergerak secara teratur, tetapi sensasi yang dirasai pada kulitnya bukan lagi sekadar urutan biasa. Setiap kali tangannya meluncur dari tengah belakang ke pinggang, dia tanpa sadar mengetatkan cengkaman jemarinya. Cadar itu semakin berkedut di antara jari jemarinya. "Adakah Anda berasa tegang?" Suara Imran rendah dan tenang, tetapi di telinga Yasmin, ia berbunyi seperti bisikan rahasia. "Ah, tidak. Saya oke." Dia dapat merasakan suaranya sendiri sedikit bergetar. Imran mengangguk seolah-olah tiada apa-apa dan menyambung sentuhannya. Kali ini, dia menggunakan kedua-dua tangan untuk naik di sepanjang tulang belakang dan perlahan-lahan melepaskan tekanan di bahunya. Nafas pendek terlepas dari bibir Yasmin. Bunyi itu keluar tanpa disadarinya. Seketika, dia menggigit bibirnya karena malu, tetapi sudah terlambat. Sentuhan Imran terhenti seketika, kemudian disambung semula dengan lembut, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Tetapi Yasmin dapat merasakannya dengan jelas. Pada saat itu, Imran telah menyadari reaksinya. Suasana bilik menjadi lebih senyap. Malah musik cello yang mengalir perlahan terasa jauh, karena semua deria Yasmin tertumpu pada hujung jari Imran. Setiap kali tapak tangannya yang berminyak bergerak dalam bulatan dari pinggang ke bahagian atas punggung, ketegangan ototnya reda tetapi pada masa yang sama, ketegangan aneh mula timbul. Seolah-olah satu tempat direhatkan sambil tempat lain dirangsang. Kenapa jadi macam ni? Ini cuma urutan biasa. Yasmin memarahi dirinya sendiri. Tetapi tubuhnya bertindak seperti pengkhianat. Kehangatan halus yang bermula dari pinggangnya membuatkan nafasnya semakin panas. Dia menoleh ke sisi dan secara tidak sengaja memandang wajah Imran. Pandangan matanya masih tenang, dan riak wajahnya tidak berubah. Namun, ada beberapa tempat di mana jemarinya terasa tinggal lebih lama. Contohnya, apabila tangannya menyentuh bahagian sisi badannya, atau apabila dia menolak sedikit tepi cadar untuk menekan bahagian atas paha, nafas Yasmin menjadi tidak teratur pada setiap saat itu. "Nafas Anda semakin laju," kata Imran perlahan. Yasmin tergesa-gesa menjawab, sebab hari ini sangat penat." Ia alasan yang munasabah, tetapi dia sendiri tahu betapa tidak meyakinkannya kata-kata itu. Imran mengangguk dan mengalihkan tangannya semula. Tetapi kali ini, bukan ke bahu, tetapi perlahan-lahan naik dari pinggang ke sisi badannya. Apabila hujung jarinya menyentuh rusuknya, tubuh Yasmin tersentak secara tiba-tiba. "Maaf, adakah tekanan terlalu kuat?" Suaranya masih tenang, tetapi Yasmin dapat merasakan arus halus yang tersembunyi di dalamnya. Tidak apa-apa." Yasmin menjawab sambil menahan suaranya yang bergetar. Pada saat itu, cuping telinganya menjadi merah. Dia terasa sesak nafas, tetapi pada masa yang sama, satu perasaan jangkaan yang aneh mula timbul. Perasaan yang bercanggah, seolah-olah dia akan kecewa jika Imran menghentikan sentuhannya sekarang. Udara di dalam bilik menjadi semakin panas. Malah haruman lavender terasa lebih pekat, seolah-olah ia bukan lagi wangian tetapi bahang. Yasmin memejamkan mata dan menghembus nafas. Tetapi getaran yang datang dari dalam tubuhnya tidak berhenti. Imran sekali lagi menuang minyak dan menggosoknya di tapak tangannya. Bunyi minyak yang bergeser kedengaran perlahan, dan tangan yang telah dihangatkan itu mendarat di pinggangnya. Kali ini, dia dapat merasakannya dengan pasti. Bahwa Imran sengaja bergerak lebih perlahan. Seiring dengan nafas Yasmin, sentuhannya naik dan turun dengan perlahan. Sekali lagi,
Desahan kecil terkeluar dari bibir Yasmin. Dia serta-merta membuka mata dan menyembamkan wajahnya ke bantal. Rasa malu dan keliru melandanya, tetapi bunyi itu sudah terlepas. Imran tidak berkata apa-apa. Cuma sentuhannya berhenti seketika, kemudian bersambung semula. Kesunyian yang singkat itu malah menimbulkan gelombang yang lebih besar. Yasmin tidak dapat menahan debaran di dadanya. Dia kini yakin. Imran tahu apa yang dia rasakan. Dan yang lebih menakutkan, dia sendiri, walaupun tidak menginginkannya, secara diam-diam menantikannya. Yasmin tidak lagi mampu mengekalkan ketenangannya. Sentuhan Imran yang tadinya di bahu dan pinggang kini mula berlegar di sekitar sisi badan dan pinggulnya. Walaupun belum jelas melintasi batas, sensasi berada di sempadan yang rapuh itu sudah cukup untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Imran masih mengekalkan riak wajah yang tenang. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku, dia menggunakan tapak tangannya yang lebar untuk melonggarkan otot, tetapi Yasmin tahu. Sentuhannya menjadi semakin licik. Walaupun masih dalam gerakan yang teratur, Yasmin dapat merasakannya di kulitnya. Bahwa tangannya berada tepat di garis sempadan. Antara sisi badan dan paha, antara pinggang dan pinggul. Dia tidak melintasinya, tetapi getaran yang datang dari bayangan bahwa dia boleh melintasinya pada bila-bila masa adalah lebih kuat. Mata Yasmin terpejam, tetapi semua deria tubuhnya terjaga tajam. Seolah-olah semua saraf di bawah cadar terbuka ke arahnya. Sangat perlahan. Tetapi pergerakan halus yang jelas menuju kebahagiaan atas paha Yasmin itu membuatkan tubuhnya tersentak secara naluri. Ah! Perkataan yang keluar dari hujung bibirnya kedengaran seperti penolakan, tetapi suaranya terlalu lemah. Imran menghentikan tangannya. Keheningan menyelubungi bilik. Yasmin, dengan wajah tersembam di bantal, memikirkan semula apa yang baru dikatakannya. Jelas sekali ia penolakan, tetapi dia takut jika kata-kata itu kedengaran seperti isyarat untuk Imran mendekat. Pada masa yang sama, ada sebahagian dirinya yang berharap ia benar-benar kedengaran begitu. Dia memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi nafasnya tidak tenang sama sekali. Malah, minyak yang mengalir di tulang belakangnya terasa semakin panas. Imran menggerakkan tangannya semula. Kali ini, ia naik di sepanjang tulang belakangnya, kemudian perlahan-lahan turun di sepanjang garis pinggangnya. Dia tidak pernah secara langsung melintasi batasan yang terlarang. Tetapi Yasmin sudah runtuh dengan sendirinya. Setiap kali tapak tangan yang berkilat minyak meluncur di atas kulitnya, getaran yang tidak dapat ditolak merebak. Jangan macam ni. Yasmin berulang kali berkata dalam hati. Namun, jemarinya sudah menggenggam cadar lebih erat dan bibirnya tanpa sadar menjadi basah. Penolakan dan jangkaan bercampur aduk dalam satu badan, tidak lagi dapat dipisahkan. Imran mengalihkan pandangannya seketika ke wajah Yasmin. Pipinya merah padam, dan kelopak matanya bergetar halus. Pada saat itu, dia memahami segalanya. Bahwa Yasmin sedang goyah di antara penolakan dan jangkaan. Dan hanya dengan satu langkah lagi, dia akan runtuh. Sentuhannya berhenti semula di garis pinggangnya. Keheningan berlanjutan. Yasmin tanpa sadar menghembus nafas kecil. Seperti seseorang yang sedang menunggu langkah seterusnya. Yasmin merasakan dirinya semakin runtuh dengan seluruh tubuhnya. Cadar nipis itu bukan lagi pelindung, tetapi rangsangan yang lebih besar. Sensasi minyak yang mengalir di sebalik kain, dan ketegangan dari sentuhan Imran yang berlegar-legar di ambang batas membuatkannya sukar untuk bernafas. Saat tekanan hangat itu berlegar di atas pinggangnya, desahan kecil terlepas dari hujung bibirnya. "Anda oke?" Suara Imran menyapa telinganya. Tenang, tetapi bergetar rendah seolah-olah mengetuk jantungnya. "Ya, saya oke." Yasmin menjawab dengan susah payah, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan getaran dalam nafasnya. Mustahil Imran tidak menyadari getaran itu. Seolah-olah menantikan jawaban, Imran berhenti seketika. Dan dengan sangat perlahan, dia menurunkan tapak tangannya dari garis pinggang ke dekat pinggul. Dalam sekelip mata, seluruh tubuh Yasmin menegang, tetapi tubuhnya tidak melarikan diri. Imran melepaskan tangannya seketika dan mengambil botol kecil. Bunyi minyak yang digosok di tapak tangannya memenuhi bilik. Bunyi itu pun kedengaran seperti degupan jantung bagi Yasmin. Tidak lama kemudian, tangan hangat itu turun semula dan berhenti berdekatan pahanya. Pada saat itu, Yasmin memejamkan matanya rapat-rapat. Seolah-olah berkata kepada dirinya sendiri, dia berbisik melalui bibirnya, "Jangan di situ." Sentuhannya menjadi semakin licik. Walaupun masih dalam gerakan yang teratur, Yasmin dapat merasakannya di kulitnya.
bahwa tangannya berada tepat di garis sempadan. Antara sisi badan dan paha, antara pinggang dan pinggul. Dia tidak melintasinya, tetapi getaran yang datang dari bayangan bahwa dia boleh melintasinya pada bila-bila masa adalah lebih kuat. Mata Yasmin terpejam, tetapi semua deria tubuhnya terjaga tajam. Seolah-olah semua saraf di bawah cadar terbuka ke arahnya. Dia coba menenangkan diri dengan menghembus nafas panjang. Tetapi sebaliknya, nafasnya menjadi lebih panas, dan dadanya naik turun dengan cepat. Tolong berhenti. Tidak. Sikit lagi. Bisikan yang bertentangan memenuhi pikirannya. Apabila sentuhan Imran berhenti di pinggangnya, Yasmin tersentak dalam kekosongan yang tidak dapat dijelaskan. Saat sentuhan itu hilang, dia merasakan kekosongan seolah-olah telah kehilangan sesuatu. Dan itulah yang membuktikan betapa dalamnya dia telah goyah. Imran melepaskan tangannya seketika dan mengambil botol kecil. Bunyi minyak yang digosok di tapak tangannya memenuhi bilik. Bunyi itu pun kedengaran seperti degupan jantung bagi Yasmin. Tidak lama kemudian, tangan hangat itu turun semula dan berhenti berdekatan pahanya. Pada saat itu, Yasmin memejamkan matanya rapat-rapat. Seolah-olah berkata kepada dirinya sendiri, dia berbisik melalui bibirnya, jangan di situ. Namun, suaranya terlalu rendah dan lemah, sehingga kedengaran lebih seperti rayuan daripada penolakan. Sentuhan Imran terhenti, udara di dalam bilik menjadi semakin panas membahang. Dalam keheningan, hanya nafas mereka berdua yang bersilangan. Bilik itu diselubungi keheningan. Di bawah cahaya lampu ambar yang hangat, hanya nafas Yasmin dan Imran yang bersahutan. Dia menyembamkan wajahnya ke bantal, kedua-dua tangannya mencengkam cadar dengan erat. Dalam ketegangan yang seakan-akan boleh merobek apa sahaja, dia mengulangi kata-kata yang baru diucapkannya. Jangan di situ. Tetapi kata-kata itu bukanlah penolakan, sebaliknya suara yang seolah-olah menantikan langkah seterusnya. Imran berhenti seketika dan memandangnya. Pipi yang memerah, bahu yang bergetar halus, dan hujung jari yang mencengkam. Dia tahu. Kata-kata dan tubuh Yasmin menghantar isyarat yang berbeza. Berhenti pada saat ini adalah perkara yang betul. Tetapi dia tidak boleh berhenti. Dia juga sudah terperangkap dalam tindak balas Yasmin. Imran menggosok tapak tangannya semula. Minyak itu perlahan-lahan mengalir di antara jari jemarinya, berkilauan. Dan kali ini, tanpa teragak-agak lagi, dia meletakkan tangannya di pinggang Yasmin. Sebaik sahaja ia menyentuh kulitnya, tubuh Yasmin bergetar halus. Bertenang. Suaranya masih tenang, tetapi sentuhannya jelas berbeza dari sebelumnya. Ia bukan lagi gerakan seorang ahli terapi. Jari jemarinya menelusuri pinggir cadar, dan akhirnya, sedikit melintasi sempadan. Saat ia menyentuh bahagian dalam paha, nafas pendek terlepas dari bibir Yasmin. Dia serta-merta memejamkan matanya rapat-rapat. Tubuhnya jelas menegang seolah-olah menolak, tetapi kedua-dua tangannya masih mencengkam cadar tanpa bergerak. Fakta bahwa dia tidak melarikan diri, itulah jawabannya. Imran menyambung sentuhannya dengan perlahan. Kehangatan tapak tangannya dan kelicinan minyak menuruni pahanya. Yasmin tidak lagi dapat menenangkan nafasnya. Jantungnya berdegup kencang seolah-olah berada di sebelah telinganya, dan seluruh sarafnya tertumpu hanya pada hujung jari Imran. Saya kata jangan. Yasmin berkata dengan susah payah. Tetapi suaranya terlalu rendah dan lembut, kedengaran seperti bisikan, bukan penolakan. Imran berhenti seketika, kemudian menggerakkan jarinya dengan sangat perlahan. Jika kata-katanya adalah penolakan yang sebenar, Yasmin pasti sudah bangun, tetapi dia masih terbaring di atas cadar, hanya menggeletar. Sentuhan Imran kembali ke atas pinggangnya, tetapi kini, ia jelas berbeza. Bukan sekadar melonggarkan otot, tetapi sentuhan yang bergerak sambil mengesahkan reaksinya. Yasmin tidak lagi dapat menafikan perbezaan itu. Tubuhnya telah pun bercakap bagi pihaknya. Di bawah cadar, pahanya sedikit terbuka seiring dengan ketegangan. Ia adalah pergerakan yang sangat halus, tetapi itu sudah cukup sebagai isyarat bagi Imran. Dia sekali lagi menekan pahanya dengan lembut. Yasmin memeluk bantalnya dengan erat, pipinya yang merah padam terasa semakin membahang. Kini, tiada apa lagi yang dapat disembunyikan. Sempadan terlarang itu sudah pun runtuh. Yasmin memejamkan kedua-dua matanya rapat-rapat, wajahnya tersembam di bantal. Jantungnya berdegup begitu kencang seolah-olah menghentam gegendang telinganya, dan nafasnya menjadi semakin kasar. Tubuh di bawah cadar nipis itu bergetar halus di antara ketegangan dan jangkaan. Sentuhan Imran tidak lagi teragak-agak. Tangannya yang perlahan-lahan turun dari pinggang akhirnya menyentuh bahagian dalam paha. Seketika,
Yasmin tersentak dan menahan nafas. Tetapi dia tidak menepis sentuhan itu atau bangun. Sebaliknya, dia hanya mencengkam cadar dengan lebih kuat. "Jangan," bisiknya dengan susah payah, tetapi suaranya terlalu lemah, dan di hujungnya terselit getaran kecil. Bahasa penolakan itu telah bertukar menjadi gema yang seolah-olah mengakui keinginan. Imran berhenti seketika, seolah-olah mengesahkan reaksinya, dan dengan sangat perlahan, tetapi pasti, dia menggerakkan jarinya lebih dalam. Apabila hujung jarinya yang basah dengan minyak menyentuh kulitnya, Yasmin mengeluarkan desahan kecil sambil wajahnya tersembam di bantal. Ah! Bunyi itu memecah kesunyian bilik dan sekali lagi menyalakan api ketegangan dan nafsu. Imran kini tahu dengan jelas bahwa Yasmin tidak menolak. Sebaliknya, desahan halus itu, hujung jari yang mencengkam, dan bahu yang memerah menceritakan segalanya. Sentuhannya menjadi lebih berani. Bermula dari bahagian dalam paha, ia perlahan-lahan naik mengikut lengkung tubuhnya. Tubuhnya secara naluri menegang, tetapi pada masa yang sama bertindak balas secara halus. Seolah-olah penolakan dan jangkaan meletus serentak dalam satu badan. Yasmin tidak lagi dapat mengawal tubuhnya. Dengan wajah tersembam di bantal, salah satu hujung kakinya bergetar kecil di bawah cadar. Seluruh tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Pikirannya menjadi kosong, dan yang tinggal hanyalah satu-satunya sensasi, sentuhan itu. Nafas Imran juga mula berubah. Walaupun masih tenang, hujung jarinya bukan lagi milik seorang profesional. Kini, ia meneroka tubuh Yasmin tanpa menyembunyikan keinginan. Yasmin tahu dia telah sampai ke satu titik di mana tiada jalan untuk kembali, tetapi dia tidak mau berhenti. Malah, dia mahu memegang saat ini lebih lama. Apabila sentuhan Imran berulang-alik antara pinggang dan pahanya, melingkari seluruh tubuhnya, Yasmin akhirnya melepaskan desahan yang ditahannya. "Ah!" encik Imran. Buat pertama kalinya, dia menyebut namanya. Ia adalah pengakuan yang tidak dapat dinafikan, dan pada masa yang sama, isyarat yang membenarkan segalanya. Imran tidak berhenti. Sebaliknya, didorong oleh reaksinya, dia meneruskan sentuhannya lebih dalam. Yasmin mencengkam cadar seolah-olah mahu mengoyakkannya, tubuhnya menggeletar sambil dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sensasi itu. Udara di dalam bilik sudah pun terasa sesak dan panas. Jantungnya berdegup begitu kencang seolah-olah menghentam gegendang telinganya, dan nafasnya menjadi semakin kasar. Tubuh di bawah cadar nipis itu bergetar halus di antara ketegangan dan jangkaan. Sentuhan Imran tidak lagi teragak-agak. Tangannya yang perlahan-lahan turun dari pinggang akhirnya menyentuh bahagian dalam paha. Seketika, Yasmin tersentak dan menahan nafas. Tetapi dia tidak menepis sentuhan itu atau bangun. Sebaliknya, dia hanya mencengkam cadar dengan lebih kuat. "Jangan." Setelah saat yang bergelora itu berlalu, Yasmin, dengan wajah tersembam di bantal, coba menenangkan tubuhnya yang masih menggeletar sambil menarik nafas dalam-dalam. Bahu dan pahanya masih terasa kebas dengan sisa kenikmatan, dan dadanya naik turun dengan kencang, menghembuskan nafas panjang. Imran juga berdiri diam di sisinya untuk seketika. Lelaki yang tadinya seorang ahli terapi yang tenang dan terkawal, kini sedang mengatur nafasnya sambil merasakan kehangatan yang tertinggal di hujung jarinya. Apa yang menyelubungi mereka bukanlah kata-kata, tetapi keheningan yang panas dan pekat. Yasmin perlahan-lahan melonggarkan genggaman jarinya, melepaskan cadar yang dicengkamnya. Kain nipis itu terlepas dari tangannya. Barulah kini dia menyadari sejauh mana dia telah runtuh. Dia tidak pernah membayangkan akan mengalami pengalaman melintasi batas terlarang di tempat yang dia datangi hanya untuk melepaskan penat. Dia perlahan-lahan mengangkat kepala untuk melihat Imran. Wajahnya masih kemas, tetapi pandangan matanya telah berubah. Di sebalik ketenangan profesional dan kawalan diri, kini terserlah sesuatu yang tidak dapat disembunyikan. Adakah sesi sudah tamat?" Suara Yasmin lemah, tetapi pada masa yang sama, terselit nada kekecewaan yang aneh. Imran menarik nafas pendek, kemudian mengangguk. "Ya, sesi untuk hari ini sudah tamat." Kata-kata itu kedengaran tenang seolah-olah mahu mengakhiri segalanya, tetapi udara di dalam bilik masih terasa panas. Mendengar jawaban itu, Yasmin kembali menyembamkan wajahnya ke bantal. Perasaan yang seolah-olah selesai tetapi belum berakhir bergelora di dadanya. Imran dengan berhati-hati membetulkan cadar. Dia menutupi bahu dan belakang Yasmin, coba kembali ke sikap asalnya sebagai seorang ahli terapi. Tetapi Yasmin sudah tahu. Apa yang berlaku di antara mereka berdua sebentar tadi bukanlah sekadar terapi biasa. Lampu masih menyala malap, dan haruman lavender memenuhi udara dengan manis, tetapi hati Yasmin tidak mudah tenang.
Saat-saat yang berlaku di bilik ini malam ini akan terus menghantui ingatannya untuk masa yang lama. Cerita untuk hari ini tamat di sini. Tarikan yang bermula dengan larangan. Mungkin tiada siapa yang dapat menentukan kesudahannya dengan mudah. Apa pula pendapat Anda? Jika Anda berada dalam situasi ini, adakah Anda akan memutuskan hubungan ini? Atau meneruskannya hingga ke penghujungnya? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen.